Okay. So kita sambung. Kita sambung kelas dengan tajuk kan. Kalau kita tahu bahawa apabila kita belajar kimia organik ni, bila kita masuk kepada tajuk kimia organik, perkara-perkara yang kita akan belajar dalam setiap topik, setiap topik organic compound ni, namanya memang kita akan belajar berkenaan dengan nomenclature lah. Tadi kita dah habis nomenclature of the aldehyde and ketone lah. Okay. Yang kedua, kadang-kadang ada topik yang tertentu kita akan belajar physical properties lah. Physical properties. Contohnya kita ada boiling point, melting point, solubility. Ini kita belajar lah Tapi dalam carbonyl, benda ni kita tak tekankan. So kita tinggalkanlah dia Okay, yang ketiga ialah kita akan belajar tentang preparation of the organic compound tersebut lah preparation, macam mana kita nak prepare bahan tersebut. Contohnya macam mana nak dapatkan macam mana nak hasilkan aldehyde lah ataupun macam mana nak hasilkan ketone bagaimana nak dapatkan organic compound tersebut lah. Okay. Yang keempat adalah dari segi reaction dia punya reaction dia lah reaction dia contohnya kita ada ketone react dengan air jadi apa, itu contoh lah ini yang kita akan untuk kelas untuk waktu ini. Apa yang saya nak ajar kepada kamu ialah preparation and the reaction chemical. Ini sebenarnya kita lebih kepada namakan dia sebagai chemical properties lah, chemical properties ataupun tindak balas of that organic compound. Okay. Alright. So kalau kita tengok, okay, kalau kita tengok sorry, salah. Okay, mari kita tengok macam mana nak prepare of carbonyl compound lah macam mana nak prepare carbonyl compound. Okay, kita boleh prepare carbonyl compound sama ada aldehyde ataupun ketone melalui oxidation of alcohol melalui oxidation of alcohol. So yang ni kamu jangan pakai lah sebenarnya, saya rasa ni strong oxidizing agent terhadap yang ni, sebab dia kebanyakannya dia akan terus menjadi carboxylic. So ini kita abaikan je lah Dia nak balas nak menghasilkan aldehyde daripada primary alcohol. Okay. Kita boleh prepare carbonyl compound by oxidation of alcohol. By oxidation of alcohol. Okay. Jadi sekarang kalau kita tengok, kalau kita nak prepare ketone, kita nak prepare ketone lah. Ketone kita boleh prepare daripada secondary alcohol. Yang ini kita oxidizekan. Oxidation of secondary alcohol akan menghasilkan ketone lah. Okay. So this oxidation yang kita boleh pakai ialah sama ada strong oxidizing agent ataupun mild oxidizing agent lah. Okay. Strong oxidizing agent ataupun mild oxidizing agent. Okay, boleh menghasilkan ketone. Either kamu boleh pakai KBNO4, boleh pakai sodium chromate ataupun pakai PCC lah. Yang ni pakai PCC. Ini ada banyak lah. Strong oxidizing agent banyak. KBNO4, heat. Ini adalah heat. KBNO4 kalau cold, OH minus tu Bayer. Itu untuk alkene. Tapi KBNO4 kalau kita pakai heat, heat acidic, ini adalah strong. Dia akan menjadi oxidizing agent lah. So dia ada, KBNO4 ni ada banyak function lah kan. Macam kita juga kan. Kadang-kadang jadi student,
kan kita jadi anak. Macam tu lah. Camera pun sama. Dia boleh jadi strong oxidizing agent ataupun dia boleh jadi barrier agent lah untuk alkene. Tengok condition dia. Kalau dia acidic, okay, dia akan jadi strong oxidizing agent. Okay, ini satu. Boleh juga pakai sodium dichromate tu. Cr2O7 tu. Ni. Sama ada boleh guna Na ataupun K2Cr2O7. Ini semua dalam keadaan acidic heating. Kalau rasa tak ingat, letak je acidic heating kalau untuk oxidizing. Okay. Ataupun H2Cr O4, CrO3. Ini acid lah. Ni chromate. Ya, ini dichromate. Ya, chromate. Ini potassium permanganate lah. Ya, ni semua strong oxidizing agent. Yang banyak-banyak oksigen ni kan. Okey. Jadi sekarang kalau kita tengok untuk ketone, kita boleh prepare dia daripada secondary alcohol, boleh menggunakan sama ada strong ataupun weak oxidizing agent. Tetapi kalau untuk aldehyde, okay, kita prepare dia daripada primary alcohol, tetapi hanya menggunakan mild oxidizing agent sahaja. That is the PCC sajalah. PCC in CH2Cl2. Okay. Hanya boleh menggunakan primary alcohol. Aldehyde oxidation. Macam mana nak dapatkan aldehyde? Adalah melalui oxidation of primary alcohol menggunakan mild oxidizing agent. Mild oxidizing agent satu je dalam dunia ni. That is PCC, pyridinium chlorochromate. Tak perlu hafal nama penuh dia. You just can put the PCC. Ya. Okay. For example, tak ada. Okay. Ini CH3OH. Ni. Okay. Tambahkan dengan PCC. Ini adalah secondary alcohol. CH2Cl2. Dapat CH3 C double bond O CH3. Okay. Kalau kita nak balaskan dengan secondary alcohol dengan strong oxidizing agent seperti sodium dichromate. Okay, acidic heating. Okay. Dapat CH3 C double C double bond O CH3. Dapat kita nak alkohol kepada secondary alkohol lah. Tetapi kalau primary alkohol, okay, contohnya kita ada CH3, CH2, CH, ni. Okay, kalau kita menggunakan PCC tambah dengan PCC, okay, dalam CH2Cl2, dia memang akan menghasilkan aldehyde lah. Okay, tetapi primary alcohol with strong oxidizing agent. Ni. CH3, CH2, dia akan menghasilkan carboxylic acid. So oxidation of the primary alcohol ini, okay, akan menghasilkan carboxylic acid lah. Sebenarnya dia boleh tapi dia kena kawal betul-betul. Susah lah, kawalan dia susah. Jadi yang ni kita boleh pakai lah. Primary alcohol tidak balas dengan strong oxidizing agent ni, dia susah kita kawal untuk menghasilkan aldehyde. So it's better for you to use a PCC lah, mild oxidizing
agent. Yeah, this is primary. This is primary alcohol. Okay. Alright. So itu kita ada tindak balas penyediaan lah, preparation of the aldehyde and ketone. Dua-dua melalui alkohol. Yeah. Alright. Next. Next, kita tengok. Tindak balas pula. Habis lah. Itu je. Kalau nak prepare secondary kita nak prepare ketone daripada secondary alcohol. Nak prepare aldehyde daripada primary alcohol. Ya. Okay. Okay. Zahira? Siti Nur Zahira? Ya, kalau kita nak prepare ketone, kita guna apakah jenis alkohol? Nak prepare ketone? How to get ketone? From what class of alcohol? Zahira? Kalau tak boleh cakap, tulislah. Ada mic problem kan? Secondary, madam. Daripada? Tak clear lah. Secondary. Secondary alcohol. Pandai. Okay. Intan? Intan? Ya, madam. Ya. Nak prepare primary alcohol? Nak prepare aldehyde daripada primary alcohol. Guna apa? Gunakan PCC. Guna apa, Intan? PCC. PCC, ya. Kenapa tak boleh guna KMNO4? Kenapa tak boleh guna KMNO4? Dia tukar jadi apa? Aldehyde. Okay, nak dapat aldehyde, gunakan primary alcohol kan? Lepas tu oxidizekan dengan PCC. Kalau primary alcohol tu kita gunakan KMNO4, boleh tak dapat aldehyde? Tak boleh. Kenapa? Sebab Ya. dia ada oxidation. Ada oxidation? Okey, contohnya katalah kita ada kan. Contohnya kita ada CH3, CH2OH. Tambahkan dengan KMNO4. Apa dia dapat? Boleh tak dapat? Nanti dia jadi karboksilasi. Oh, pandai. Sebab dia akan jadi karboksilik asid. Dia tak akan jadi aldehyde. Sebab apa dia tak boleh jadi aldehyde? Sebab dia strong oxidizing agent, kan? Jadi kita kena pakai PCC. PCC ni, okay. Sorry. CH2Cl2. Dia baru, ya. Kalau etanol ni, okay, tindak balaskan dengan PCC, baru dia boleh menghasilkan aldehyde lah, kan? Yang ni dia akan jadi carboxylic acid. Dia terus langkah pada carboxylic acid. Sebab kalau dalam step oxidation sebenarnya, dia daripada alkohol, step dalam oxidation daripada alkohol, kalau dia dioksidaiskan, dia akan menjadi aldehyde. Okay. Kalau oxidize lagi, dia boleh jadi carboxylic acid. Ni laluan lah. Laluan untuk oxidation. Jadi kalau kita nak stop oxidation tersebut sampai sini saja, okay, kita kena pakai mild oxidizing agent. Tapi kalau kita nak long
lompat terus kepada sini, kita boleh pakai strong oxidizing agent terhadap primary alcohol. Dia terus dapat carboxylic acid. Boleh ha? Alright, boleh ha? Okay, so hopefully you get the message lah ya. Okay, seterusnya kita akan tengok kepada chemical reaction of carbonyl compound. Ini chemical reaction yang berlaku terhadap aldehyde and the ketone lah ya, terhadap aldehyde dan ketone. Okay, yang pertama ialah addition of hydrogen cyanide ya, addition of hydrogen cyanide lah ya. Okay, so kalau kita tengok addition of hydrogen cyanide akan menghasilkan cyanohydrin lah ya, akan menghasilkan cyanohydrin. Okey, mari kita tengok contoh tindak balas ya. Okey. Okey, contohnya kita ada, ini kita ada aldehyde lah. Ini aldehyde. Okey, satu lagi kita ada ketone. Okey, tidak balaskan dengan hydrogen cyanide. Okey, sedikit cerita tentang hydrogen cyanide. Hydrogen cyanide ni, dia boleh di-prepare daripada tindak balas di antara NaCN campurkan dengan asid ataupun KCN tambah dengan asid lah. Tahu? Jadi kadang-kadang kita tak tulis tambah dengan HCN. Kadang-kadang kita tulis tambahkan dengan NaCN. Atas arrow kita letak HCN. Ini sebenarnya kita sedang menambahkan HCN. Walaupun kita tulis NaCN, HCl kan? But actually kita sedang menambahkan HCN. Jadi kamu janganlah confuse pula. Nanti ditambah NaCN, kamu kata dia ada tindak balas pula dengan Na tu. No, tak. Ya? Jadi sebab ini adalah cara nak prepare HCN. So sekarang, apa yang berlaku apabila kita tambahkan? Okey, fokuslah. Ya. Okey, jadi sekarang apa yang berlaku bila kita tambahkan HCN? Ya, kita tambahkan HCN kepada carbonyl compound. Jadi H ni nanti dia akan pergi kepada O. Dia akan menghasilkan OH. CN will go to this carbon lah, carbon double bond tu. Okay. So, apa hasil yang kita akan dapat ialah kita akan dapat CH3. Yang ni tak berubah. Carbon ni tak berubah. It's still the same. CH3 lagi. Okay. Lepas tu bonded kepada carbon ni. Carbon yang ni yang berubah hanya pada carbonyl je. Okay. Carbonyl tu asalnya dia ada satu H. Okay. Still masih ada satu H. Tetapi sekarang dia sudah add OH kepada O. So dia akan menghasilkan OH. Lepas tu CN akan pergi kepada C carbonyl. Masuk sini. Nampak tak? Daripada double bond tukar jadi single bond. Dapat ini. Compound ini. Pada carbon yang ada OH, ada CN ini kita panggil dia compound itu dinamakan sebagai cyanohydrin compound. Cyanohydrin compound lah. Boleh tak? Ini akan menghasilkan cyanohydrin compound. Cyanohydrin compound ialah compound di mana pada carbon yang sama ada OH, ada CN. Pada carbon yang sama lah.
Tak mengira sama ada dia panjang mana rangka karbon ini, tak peduli. Tak. Okay. So, sama kesnya kalau kita ada kompon ni. Ya. Okay. Alright. So, okay, kalau kita ada keton ni, tambah dengan NaCN, HCl. Sebenarnya kita bukan tambah Na. Kita bukan tambah Cl. Tapi sebenarnya kita sedang menambahkan HCN kepada carbon double bond. So, apa produk yang kita akan dapat ialah, okay, sama juga, H will go to O to form OH, become OH lah. Ya. Cn will go to carbonyl tu. Dia akan buat bonding lah. Ya. So, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat OH and Cn attached to the same carbon. Dapat ini. Jadi OH and Cn attached to the same carbon ini kita namakan sebagai cyanohydric compound. Boleh ke tak boleh? Okey ke tak okey? Boleh. Boleh ha? Ya, okey. Yang lain? Lain? Ridwan? Ridwan? Boleh. Boleh. Ni 18 orang je tadi pun tak sampai 20. Mana pergi? Laila pagi tadi pun tak ada. Ni tak ada. Laila, Laila. Tak ada mana? Tak ada ni. Tak main? Cerita pun tak ada. Tak main kelas ke? Tidur ke? Lepas subuh kan? Tidur balik kan? Biasalah tu. Dah? Okay. Apalah. Macam mana? Okay. So, mari kita tengok. Tindak balas. Ini tindak balas yang pertama lah. Ini kita ada the first expression lah. Okay. Kita tambah addition of hydrogen cyanide. Ya. Tambahkan HCN. HCN ini sebenarnya disediakan daripada KCN ataupun NaCN dan HCl. Jadi kita akan buat macam ni lah. Ya. So yang ni tak boleh, cara penulisan ni salah ni. Okay. Seterusnya yang kedua ialah, yang pertama, yang kedua adalah addition of water. Ya, addition of water lah. Ya, addition of water lah. Okay, mari lihat addition of water. Okay. Buang dulu. Tak maulah. Susah lambat. Saya buang dulu ni. Okay. So sekarang kalau kita tambahkan air kepada aldehyde ataupun keton, ya, tambahkan air. Air tu mesti dalam keadaan acidic. Jadi apa yang berlaku sama macam tadi juga, H akan pergi kepada O. OH akan masuk kepada carbon yang ni. Jadi apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat CH3. Yang ni sama je, tak berubah. Okay. Sekarang ni C yang ni. Okay. C yang ni. O dia terima H daripada air ni tadi. Germinal diol. Apa maksud germinal diol?
Diol tu maksudnya ada dua OH pada carbon yang sama. Germinal pada carbon yang sama. OH pada carbon yang sama. Ni. Germ diol. Maksudnya pada carbon yang sama akan masuk dua OH. Ya, dua OH. Ya. Okey. Sama juga kalau kita ada aldehyde ataupun kalau kita ada keton. Ya. Keton pun dia akan bertindak balas dengan cara yang samalah. Ya. Okay, so apa yang berlaku? Kita tambahkan dengan OH. Air dalam keadaan acidic. Okay, so H pergi sini. OH pergi sini. So apa yang berlaku ialah carbon ni maintain je CH3. Okay, dekat carbon yang ni akan terima OH. O akan terima H. Carbon yang ni sama je lah. CH3. Ni pun kita dapat germ diol lah. Ni pun kita akan dapat germ diol. Sebab ada OH, dua OH pada carbon yang sama. Itu we call it as germinal diol. Bolehkah? Okay lah? Boleh. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Okay. Kita panggillah seorang untuk jawab soalan ni. Okay. Tambahkan dengan H2O H+. Apakah hasil yang boleh kita dapat? Sekarang jawablah soalan ni. Okey, jawab soalan ni sekejap lagi dalam masa setengah minit saya panggil. Okey, dalam masa setengah minit saya panggil lah. Saya pun dah jadi CPE dah ngantuk lah. Mana ni? Dah? Dah kah? Dah kah? Dah, okey. Berikan jawapan dia Sat dekat dalam grup. Berikan jawapan dia Sat dalam grup. Saya panggil ya. Nurin Najwa. Nurin? Ya, madam. Nurin jawab, masukkan dalam grup. Saya nak tengok jawapan dia. Okey, sekarang snapkan gambar jawapan. Dah, madam. Dah. Okey, cancel. Kenapa? Okey, kita jawapan dia. Wow, pandai. Okey. Nurin jawab. Pandailah tu. Okey. Nurin jawab. Ni kamu tengoklah sendiri ya. Nurin jawab macam. Okey, ada ni. Ada ni. Masuk OH. Masuk OH. Okey dah tu. Betul? Ni dinamakan sebagai germ diol lah. Ya. Ni dinamakan sebagai germ diol lah. Ya. Alright, pandai. Pandai Nurin. Alright. Next. Kita tengok
Tengok additional water dah, yang kedua. Okey, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, okey, reduction to alcohol. Reduction to alcohol lah, reduction to alcohol ya. Okey, kalau kita ada oxidation, kita mesti ada juga what we call as reduction lah. Sama juga macam manusia ni kan. Okey. Kalau ada jalan pergi, mesti ada jalan pulang. Kalau ada apa? Kalau ada oxidation, mestilah ada reduction. Alkohol. Okay. 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 Tak boleh oxidizekan dia kan. Okay. Reduction lawan dia reduction kan. Pergi patah balik lah. Dah macam tu lah. So kalau kita tengok reduction of aldehyde akan menghasilkan contohnya ada CH3 ni secondary alcohol. Okay. Dapat balik. Secondary alkohol. Itu balik proses yang sama je. Ya. Jadi reduction of ketone
Kenapa? Tadi tu tak ni ke? Kenapa saya dapat okey ke? Why semua orang diam? Okey. Dah okey, Saya madam. problem ke? Okey lah tadi? Tadi lag, lepas tu madam Hello? terkeluar. Oh, saya terkeluar ke? Ya Allah, sedapnya bercakap. Sorang-sorang. So, nak terang balik ke Liah tu? Sempat dah saya sebut Liah tu. Dengar tak saya sebut Liah? Madam lag. Tak? Tak. Oh, saya like lah. Okey, lagi sekali lah saya terang. Dah cak. Tak. Minta maaf. Ya Allah, minta maaf. Saya tak perasa. Saya. Okey, sedapnya cakap seorang. Lama juga saya keluar. Berapa minit tu? 8:33, 2 minit. Oh dia. Okay, saya cerita lah. Ya, sekali saya cerita tau. Okay. Ni. Reduction to alcohol. Ya. Okay. Lagi sekali saya cerita ya. Alright. Kalau carbonyl compound ini, ya. Madam, Saya. Ya. madam tak share screen lagi. Oh ya Allah, minta maaf lagi sekali. Okey, patutlah jadi macam lain. Ni open ni ya. Ini dah okey ya. Saya padam balik lah. Sebab saya dah terlight tadi kan. Okay. Okay. Sebelum ni kita dah belajar kan. Kalau kita nak menghasilkan carbonyl compound, kita hasilkan aldehyde. Okay. Kita boleh dapatkan dia daripada oxidation of primary alcohol. Kan? Ini kita oxidizekan dia. Oxidation of primary alcohol akan menghasilkan aldehyde tapi menggunakan mild oxidizing agent lah. Okey. Boleh tak tindak balas ini terbalik? Maksudnya dia ditukarkan balik menjadi alkohol. Ya, mestilah boleh. Proses ini kita namakan sebagai reduction lah. Proses ini kita namakan sebagai reduction. Jadi kalau kita tengok primary alcohol kita oxidize dapat aldehyde. Kalau aldehyde kita reducekan dia, kita lakukan proses reduction terhadap aldehyde, dia boleh menghasilkan balik primary alcohol. Sama juga kalau kita ada ketone. Ketone kan. Ketone kita boleh hasilkan dia daripada secondary alcohol. Kita oxidizekan secondary alcohol, kita akan dapat ketone CH3, C double bond O, CH3. Boleh dapat ketone. You can get ketone lah. Kita boleh dapat ketone. Ya. Boleh tak ketone ni kita tukarkan balik pada secondary alcohol? Ya, boleh. Melalui proses yang kita namakan sebagai reduction lah. Process of reduction. Ya, proses reduction. Proses reduction lah. Okey, kalau ketone kita reducekan dia, ditukar jadi secondary alcohol. Okey. Kalau aldehyde kita reducekan, dia menjadi primary alcohol. Tahu? Menjadi primary alcohol. Okey. Ada dua jenis reducing agent. Ya. Iaitu satu kita ada, ni saya sebut Liah tadi, kamu dengar tak? Sempat tak dengar? Satu
Reducing agent yang pertama ialah kita ada LiAlH4. Kita bancuh dia di dalam dry ether. Lepas tu kita kena masa kita tambahkan dia kepada carbonyl compound tu, kita tambahkan sedikit air lah, ya. So dia boleh menukarkan aldehyde ataupun keton ni, aldehyde atas ni, keton kepada alkohol yang sesuai lah, ya. Satu kita boleh pakai LiAlH4. Satu lagi kita boleh pakai NaBH4 dalam metanol. Okey kah? Okey, contoh tindak balas yang kita ada. Ya, contoh tindak balas yang kita ada. Okey. Kita ada contohnya yang inilah CH3, CH2, C double bond OH. So kita tambahkan dengan LiAlH4. Okey. Dalam dry ether, tambahkan H2O, H plus ataupun tulis H3O plus. Mana satu boleh. Kita akan tukarkan aldehyde ini menjadi primary alcohol. Dapat CH3, CH2. Okey. Ini akan dapat mana pen saya? O double bond O jadi OH. Ini tambah H lagi lah untuk lengkapkan bonding dalam carbon octet lah, ya. Ini. Kita boleh turunkan aldehyde menjadi primary alcohol. Ataupun kalau kita ada secondary alcohol, kita ada keton, tambahkan dengan LiAlH4, dry ether, H3O plus. Ni apa yang kita akan dapat ialah dia akan menghasilkan OH. Tentu. Akan dapat secondary alcohol. Bolehkah? Dengar tak? Ya. Hello. Okey, Madam. Hello. Okey, Madam. Saya okey ya? Boleh ha? Okey ya. Okey. Saya tak terkeluar. Okey. Okey. So, itu kita ada nota yang ketiga lah, ya. Nota yang ketiga. Okey. Seterusnya, ini kita boleh pakai. Ini jenis-jenis reducing agent lah. LiA dengan H3O+. Lepas tu NaBH4 dalam metanol lah. Ataupun satu lagi boleh juga pakai. Tapi yang ni dah tak famous sangat. Hydrogen platinum ataupun hydrogen palladium ataupun hydrogen nickel. Pak boleh pakai ni. Hydrogen lah. Tak apalah hydrogen pun boleh. Yang ni tapi ini jarang kita nampak lah, ya. Dan selalunya kita tengok NaBH4 ataupun LiAlH4 lah. Itu yang famous lah, ya. Ini yang kurang famous sikit lah, kan. Yang famous contohnya apa? Sekarang yang famous apa? Kalau penyanyi-penyanyi tu yang famous apa? Tak tahulah. Selena Gomez dah nak tua dah, kan. Selena Gomez dah tak famous lah. Sekarang siapa? Mariah Carey kot. Ni. Mariah Carey ya. Kamu kenal tak Mariah Carey? Mariah Carey macam suara Ning Dalton kan. Ning kan. Yang ni yang kita pakai yang famous lah, ya. Famous reducing agent lah, ya. Okay. Alright, seterusnya ialah tindak balas yang keempat. Ini tindak balas yang keempat lah, kan. Satu, kita ada HCN. Yang kedua, tambah air. Yang ketiga, reduction. Yang keempat, tindak balas dengan 2,4-DMPH. Yang ni tak ada masalah saya rasa. Saya nak terang sikit je. Okay. So, contohnya katalah kita ada CH3. Yang ni kita banyak kali belajar ni. This is a Brady's reagent. Brady's test lah. Brady's reagent lah. Tambahkan dengan, okay. Tambahkan dengan 2,4-DMPH. 2,4-DMPH ni adalah Brady's reagent. So, apa yang berlaku ialah, okay.
So buang H, buang O. So kita akan menghasilkan apa tu? Dapat CH3, C double bond O bonded kepada N. Ni dah banyak kali cerita dah. Banyak kali cerita ni jemu lah kan. Kamu pun jemu nak dengar kan. Sebab ini Bradis kan. Ni dapat yellow ataupun orange. Yellow or orange precipitate is formed lah. Okay, Bradis reagent ni condensation with 2,4-dinitrophenylhydrazine ini adalah sejenis chemical test untuk membezakan ataupun untuk identification of carbonyl group. Untuk mengesahkan bahawa dia adalah carbonyl compound lah, iaitu aldehyde ataupun ketone. Ya. Kita nak balas yang keempat. Okay. Seterusnya kita tindak balas dengan tolerance. Tolerance reagent. Okay, dengan tolerance reagent lah. Ya. Oxidation with tolerance reagent. Okay. Tolerance ini dia hanya positif terhadap aldehyde saja. Kita dia tak ada tindak balas. Okay. Tolerance dia hanya positif terhadap aldehyde sahaja. Dia tak ada tindak balas dengan dia negatif with ketone lah. Janganlah tindak balaskan dengan ketone sebab dia memang tak ada tindak balas. Ya. Alright. Jadi bolehlah kita sebenarnya menggunakan tolerance ini untuk membezakan di antara aldehyde dan ketone. Ya. Kita boleh gunakan dia untuk membezakan di antara aldehyde and also the ketone lah. Ya. Okay. So, mari kita tengok nota, tengok, mari saya nak tunjukkan reaction tolerance. Ya. Saya nak tunjukkan reaction of tolerance with aldehyde. Okay. So, sekarang, okay, mari kita tengok. Setelah kita ada aldehyde ni, kan? Okay, kita tambahkan dengan tolerance reagent. Tolerance ni cara penulisan dia, buka kurungan, tulis Ag. Buka kurungan kecil. Tulis NH3. Lepas tu tutup kurungan, letak 2. Tutup kurungan besar, letak positif. Atas arrow letak OH minus. Okay. So, tindak balas di antara aldehyde dengan tolerance ni, apa yang berlaku ialah nanti bonding C dan H yang dekat sini, yang dekat carbonyl tu, nanti dia akan putus kat sini. So dia akan hasilkan CH3, C double bond O, akan hasilkan O minus lah. Tempat dia putus ni dia dapat O minus. Apa yang dekat H, ambillah dia pergi. Bersama hati yang ke, saya boleh putuskan oleh C. Kan? Okay. And apa terjadi selepas itu, kita akan dapat deposition of Ag daripada tolerance tadi tu. Yang ni akan menghasilkan silver mirror. Ya, bagaimana H tu? Apalah H bawah di jangan tanya ke mana pergi kata. Soalannya. So apa terjadi ialah untuk kita membentuk equation ni, ya, kita ambil aldehyde, tambahkan dengan tolerance reagent. Okey. Apa terjadi kepada aldehyde tersebut ialah dia akan menjadi O minus kat sini. Ni dia akan jadi C double bond O minus tambah dengan H tu, biarlah dia bagaimana. Okey, lepas tu Ag akan deposit sebagai silver mirror. Ni nak bagi kamu senang ingat je sebenarnya. Tahu? Nak bagi kamu senang ingat reaction lah. Ya? Boleh tak? Okey, sekarang cuba buat equation ini. Tambahkan dengan tolerance. Cara penulisan tolerance, okey, tengok betul. Buka kurungan besar, tulis Ag. Buka kurungan kecil, tulis NH3. NH3. Lepas tu tutup kurungan kecil, tulis 2.
tutup kurungan besar, boleh positif. Letak OH mana kat luar. Dapat apa ni? Berikan jawapan dia kan? Berikan jawapannya. Saya panggil lah nama ya. Aina. Nurul Aina Afza. Ya, Jawab, madam. masukkan dalam jawab tu masukkan dalam grup. Okey, madam. Snap gambar dia. Lambat pula nanti ya. Tak payahlah kot, tak payahlah. Saya jawab je lah. Kamu tengok ya. Tahu. So apa kita akan dapat lah. Kita akan dapat. Benzin tak dapat apa jadi. Okay. Lepas tu C double bond tu O tak jadi apa-apa juga. Dia akan putuskan dengan H. Jadi C bonded to O minus. Plus dengan Ag. Ni kita tunjukkan arrow ke bawah nak menunjukkan formation of silver mirror lah. Boleh tak? Boleh. Kita tak okey? Boleh. Boleh ya? Okey. So itu tidak balas dengan tolerance lah. Ya, dengan tolerance. Tolerance hanya positif terhadap aldehyde sahaja. Alright. Itu tidak balas yang keempat, 5. Ni yang 5 lah. Okey. Seterusnya tidak balas yang ke-6. Okey. Tidak balas yang ke-6 lah. Ya. Okey. Tidak balas yang ke-6 ialah tidak balas iodoform. Ini kita dah jumpa dalam alkohol. Iodoform ni sebenarnya dia positif terhadap 2. Satu, kalau organic compound tersebut ada methyl carbinol structure. Ni kita pernah jumpa dalam alkohol. Kita belajar dah ni. Kan? Satu lagi iodoform dia juga positif terhadap carbonyl compound yang ada structure methyl carbonyl structure. Methyl carbonyl structure. Yang ni methyl carbinol. Methyl carbinol bila ada C yang bonded kepada OH, bonded kepada methyl dan sekurang-kurangnya mengandungi satu H. Ni kita ada methyl carbinol structure. Okey. Methyl carbonyl structure macam mana pula? C bonded kepada methyl. Lepas tu double bond O. Dia tak ada H. No H. Yang ni dua-dua ni positif terhadap iodoform. Bolehkah? Boleh ke tak boleh? Okey, saya nak tanya kamu. Okey, ni compound ni. CH3, CH2, C double bond O, CH2, CH3. Okey. Kita ada CH3, C double bond O, CH2, CH3. Okey. Kita ada okey. Yang ini ada tak structure methyl carbonyl? Ada tak structure methyl carbonyl? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebab carbonyl dia bonded kepada CH3. Ni CH3, etil. Yang ni pun etil. Yang ini tak ada methyl carbonyl structure. Tak ada. Tak ada tau. Ya. Yang ini ada tak? Cuba tengok. Yang ini ada structure methyl carbonyl. Ada kan? Mana dia?
Sinilah. This is the methyl carbonate structure. Ini adalah carbon double bond O bonded kepada CH3. Ini ada struktur methyl carbonate. Jadi dia positif iodoform. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Yang ni kalau kita tengok C double bond O bonded kepada metil. Yang ni dia ada struktur methyl. Ada struktur methyl carbonyl. Ada struktur methyl carbonyl. Inilah struktur methyl carbonyl. Jadi yang ini positif iodoform. Positif iodoform. Boleh ke? Dia positif iodoform lah. Ya. Okay. Boleh ke tak boleh? Iodoform ya. So, apa terjadi kalau kita ada carbonyl compound yang ada struktur methyl carbonyl? Ya, contohnya, katalah kita ada compound yang ni lah. Compound yang inilah. Compound yang ni ya. So, ni. Tidak balaskan dengan I2NaOH. Apa terjadi? Sama juga macam yang saya ajar sebelum ni. CH3 nanti akan putus. Okay. So tempat putus tu nanti akan menjadi masuk O minus jugalah. Okay. Dan CH3 ni dia akan menjadi CHI3. Yang ni dia punya hasil dia adalah pale yellow precipitate. Akan menghasilkan pale yellow precipitate. Okay, potong CH3. Potong CH3. Gantikan dengan O minus. CH3 akan jadi CHI3. CHI lah. Ni I. CHI3. Bolehkah? Boleh habislah tidak balas dalam. Tak balas dalam 6 je. Kan? Tak banyak. 6 je. Sikit je. Sikit je tu. Tak banyak. Okey, mari kita tengok soalan tutorial. Okay, complete the synthesis of carbonyl compound from this suitable alcohol. Ini apa ni? Okay, primary alcohol ni tau. Ni primary alcohol ni. Nak balas dengan strong oxidizing agent. Apa dapat? Ni bukan topik carbonyl ni. Yang ni dapat apa? Carboxylic Primary acid. alcohol. Dia akan dapat carboxylic acid sebenarnya ni. CH3, C, double bond O, OH. Dapat carboxylic acid ni sebenarnya. X tu adalah carboxylic acid. Kalau yang ni secondary alcohol dengan strong oxidizing agent. Dapat Y. Y adalah apa tu? Dapat CH3, C double bond O, CH3. This is a ketone lah. Dia akan menghasilkan ketone. Betul tak? Ini adalah primary alcohol. Dengan PCC akan dapat aldehyde. So dapat CH3, CH2. Ni kan. Yang ni CHOH ni dia akan jadi C double bond O H. Dapat aldehyde lah. Boleh so that is all the product yang kita akan dapat daripada tindak balas yang ada dalam nombor 3. Boleh Ada apa-apa nak tanya ke setakat ni? Alah, awak saya ngantuk pula ni rasa. Dulu ingat kita tengok soalan nombor 5 terus lah.
Okay. Tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Kita ada 3,3 dimethyl butanal. 3,3 butanal. Strukturnya macam mana? Okay. Butanal. Okay, butanal. Alah, ngantuk. Silat. Macam nak hilang ngantuk ni? Tunggu mula tak boleh Quran. 1, 2, 3. Ada metil. Okey, tidak balaskan dengan K-4. Okey. Kita tidak balaskan. Allahu Akbar. Okey. Tidak balaskan dengan tambahkan dengan KMnO4. H plus. P. Apa hasil yang kita dapat? Apakah hasil yang kita akan dapat? Oh, bukan. Yes, C double bond O. Kita tinggal satu bonding. Ni. Oh, ni tak. Ni. Apa kita akan dapat? Ini adalah strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. Oh, dia tak cakap dalam nota tadi pula. Strong oxidizing agent ni apabila kita tidak balaskan aldehyde, ya, dia akan menghasilkan carboxylic acid. Oh, dia tak beritahu yang ni. Gampang awak tak habis. Awak saya kena cerita ni. Sana. Kalau tak ada. Sana. So kalau aldehyde, kan? Kalau aldehyde, okey, contohnya macam tadilah. Ni, 3,3-dimethyl. Awak buruk. 3,3-dimethyl butanal ni. Tambahkan dengan KMnO4. KMnO4 ni adalah oxidizing agent tau. Okey. Apa yang berlaku ialah bila kita tambahkan aldehyde dengan strong oxidizing agent ni, dia boleh menghasilkan carboxylic acid. Ni CH2 ada satu. Yang ni lah. Kat sini yang berlaku perubahan tu lah. Dia akan menghasilkan C double bond O, OH. Menghasilkan carboxylic acid. Aldehyde bila dia undergo oxidation akan menghasilkan carboxylic acid. Tak beritahu dalam nota. So, tapi kena tahu. Ya. Oxidation of ketone boleh undergo oxidation. Ketone kita oxidizekan dia. Tambahkan dengan KMnO4. H plus. Heat. Dia no reaction. Sebab ketone tak undergo oxidation. Ketone tak boleh mengalami tidak balas oxidation lagi lah. Ya? Dia tak boleh. Tapi aldehyde boleh. Aldehyde when undergo oxidation dia akan menjadi carboxylic acid. Dia akan menghasilkan sini dia akan menghasilkan carboxylic acid. Okay. 3,3-dimethyl butanal dengan toluen. Dengan toluen. Apa yang kita akan dapat? Okay.
Saya ni mana pergi? Okay. So, this. Okay. 3 dimethyl butanal tidak balas dengan tolen. Tolen. Tambahkan dengan tolen. Macam mana cara nak tulis tolen? Buka kurungan besar, tulis Ag. Buka kurungan kecil, tulis NH3. Tutup kurungan kecil, tulis 2. Tutup kurungan besar, tulis positif. H minus. So, apa yang berlaku? Apakah yang kita akan dapat? Yang ni tolong buat. Boleh saya tidur je? Siapa nak buat? Siapa nak buat? Makan sikit ni orang ni. Macam mana ni? Aini? Jawab soalan tu Aini. Aini? Ya, madam. Boleh. Ini jawab soalan ni. Tidak balas 3,3-dimethyl butanal dengan tolen. Berikan dia punya hasil. Berikan dia punya produk ni. Apa dia? Tuliskan dalam grup WhatsApp lah. Hantarkan dalam grup WhatsApp dia punya jawapan. Nanti saya tengok. Yang lain tolong buat juga. Kalau ini tak boleh buat, saya panggil kamu. Kan? Allah, buat ngantuk ni. Ini tunjukkan jawapan dalam grup ya. Ngantuk. Al-Hadid. Pada hari engkau akan melihat orang yang beriman, lelaki dan perempuan, betapa cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, iaitu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Demikianlah kemenangan yang agung. Nampak? Jadi, buatlah apa yang Allah suruh. Buat apalah yang Allah suka. Nanti Allah akan balas kita dengan perkara best-best macam ni lah. Syurga kan. Dah. Okay, ini Kas. Berlumba-lumbalah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhanmu dan syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itulah kurniaan Allah yang diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki dan Allah mempunyai kurnia yang besar. Okay, dah. Ini tak tahu saya. Tengok kat dalam tu. Okay, ini punya jawapan. Dia pandai ni. So, tengok saya tengok jawapan ini tau. So, kita akan dapat CH3, okay, CH2, so good. Okay, double bond O, tempat potong dengan H akan jadi O minus, pandai. Dan dapat Ag. Ag ni deposit as silver mirror lah. Okay, good.
Okey, maksudnya fokus satu. Ya. InsyaAllah. A lah ni. Semua orang A. Okey, mari kita tengok mana saya nak cari ni. Tengok tutorial lagi. So habis lah soalan number 5. Ya, soalan number 5. Okey, seterusnya number 6. Semua reaction. Ini semuanya adalah reaction. Ini semua reaction lah. Okey. Mari kita tengok soalan number 6. Saya nak select. Okay. Paste. Okay, tengok ya. Complete the following equation by giving the structure of T to V lah. Ya. Okay. So sekarang ni kita ada A, reaction A. Tidak balas dengan strong oxidizing agent. Jadi kalau yang ni kan, sekarang kan ditulis macam ni, kamu tak open nak nampak tau dia punya structure ni benda ni kan. Benda ni madam, saya tak tahu. Okay, tulis balik. CH kat sini. CH ni. Okay. Ada 2 CH3. Ada satu CH3. Ada satu lagi CH3 kat atas. Ni ada 2 CH3 kan. Okay, lepas tu yang ni pula CH2. Okay, yang ni ada CH. Ada CH. Lepas tu ada CH3 kat atas. Lepas tu ada OH kat sini. Maksudnya ini adalah secondary. This is a secondary alcohol. Tidak balaskan dengan strong oxidizing agent. K2Cr2O7. H+. Titik. Okay, secondary alcohol bila undergo oxidation lah ni, strong oxidizing agent kan, dia akan menghasilkan apa? Akan hasilkan keton lah. Ya, dia akan menghasilkan keton. So apakah struktur keton yang kita dapat? CH3, CH3, CH. CH2, okay. CH3, jadi OH ni dia akan jadi carbonyl. Dah tak ada H kat sini lah. COH ni dia akan dioksidaiskan menjadi keton lah. Produce keton. So this is T. This is T lah. Ya. Okay, seterusnya kita tengok yang ini tambah I2NaOH. Maksudnya di sini ialah U ni ada struktur methyl carbonyl. Yang ni dia tulis Na. Na tu dah sebenarnya datang daripada NaOH tu. Kalau yang kita belajar dia tak ada Na ni. Ya. Dia ada O- je. Ya. Okey, jadi maksudnya sekarang sini asalnya dia ada CH3. Dia ada struktur methyl carbonyl. Sekali lagi sebelah. Ni kan. Na ni mana, kenapa tulis minus? Tulis Na ni sebenarnya Na ni kita boleh letak sebab dalam NaOH tu ada ion Na+. Ya. Tapi sebenarnya dia bukanlah ada function sangat dekat situ. Ya. Yang pentingnya kita tengok dekat struktur ini. Ini asalnya tadi sebelum dia putus, dia ada C yang ni sebelum dia buat bonding dengan O- ni, dia ada CH3 lah. Ya, dia ada CH3. Macam kita reversekan balik apa knowledge yang kita belajar tadi. Jadi U tu, kalau kita tengok, U tu, apa buruk ni? Okay. Dia macam ni sebenarnya. Ni. Okay. C double bond O. Kat kawasan sini sebenarnya dia ada CH3 lah tadi. Pada U. Sebab tidak balas di antara acetophenol ni nama dia. Ya. Dengan I2 NaOH ni. Apa yang berlaku nanti dia akan potong kat sini. Dia akan dapat C double bond O. O- lah. Plus dengan CH I3. CH I3 tu jadi ni lah. Ya.
Okey. Yang ni dia letak Na. Tapi sebenarnya Na kalau tak nak letak pun boleh, tak ada masalah. Ya. Jadi U adalah compound yang carbonyl compound yang ada metal carbonyl structure. Contoh. Boleh ha? Okey. Last kali soalan number 6. Okay, last untuk soalan number 6. Okay. So ini kita ada CH3, CH2, C double bond OH. Tidak balaskan dengan KCN, H plus. Jadi sebenarnya dia bertindak balas dengan HCN lah. So H pergi dekat O, CN masuk sini lah. So apa produk yang kita akan dapat? Kita akan dapat CH3, CH2, COH, HCN. Kita akan dapat cyanohydride. Nampak? Boleh tak? Boleh ha? That is number 6 lah. Ya. Okay. Banyak reaction je lah. Ya. Okay. Seterusnya number 5 dah. Oh, number 4 ni. Explain the reactive site for addition reaction. Okay, kita tengok site number 4 ni. Okay. So kalau kita tengok di sini. Okay, kenapa carbonyl ni dia reaktif, dia sama macam alkin, dia boleh bertindak balas. Sebab kalau kita tengok carbonyl compound ni dia terdiri daripada bonding di antara karbon dengan oksigen lah, ya. Jadi kalau kita tengok karbon ni dia punya electronegativity dia rendah lah, electronegativity dia rendah, very low. And oxygen electronegativity dia is very high lah. Jadi pada carbon double bond O yang ni akan wujud polarize dia. Polarize maksudnya oksigen suka tarik elektron dalam bonding elektron ni, menyebabkan dia menjadi delta negatif. Yang ni akan jadi delta positif lah, ya. Jadi delta positif sebab elektron bonding ni ditarik oleh oksigen lah, ya. Sebab oksigen is more electronegative compared dengan carbon. Jadi apa yang berlaku ialah the electronegative oxygen atom polarize the carbonyl group, making the carbonyl carbon is electrophilic site. Menyebabkan karbon ini menjadi delta positif ataupun dia menjadi electrophilic site lah, ya. Carbonyl carbon atom carries partially positive charge. Dia menjadi positive charge lah. Manakala oksigen dia akan jadi partial negative. Okay. Bila ada partially positive and partially negative ni sebenarnya dia menjadi tempat tarikan untuk mana-mana elektrofil ataupun nukleofil untuk pergi kepada dia. Contohnya kalau ada nukleofil dalam bahan tindak balas dia akan attracted to carbon. Ya. Manakala elektrofil dia akan attracted kepada oksigen. Jadi tidak balas boleh berlaku. Tidak balas boleh berlaku lah. Ya. Thus, carbonyl carbon atom become the center of nucleophilic attack. Contohnya kalau ada ion Cn ke, Cn minus ke, ada ion OH ke dalam bekas tindak balas, dia akan attracted kepada carbonyl inilah. Jadi menyebabkan kawasan yang ada carbonyl ini, dia menjadi tempat yang positif ataupun tempat yang reaktif untuk berlaku tindak balas. Ya, untuk berlaku tindak balas lah. So ini menyebabkan reactive site kepada organic compound tersebut lah. Contoh, ya. Sebab disebabkan oleh polarity of the bond di dalam carbonyl compound. Okay, ya. Tapi ini basic kita lah. Biasa tahulah soalan nak ditanya ke tak, ya. Tapi mungkin boleh ditanya, ya. Ya, mungkin boleh ditanya lah, ya.
Okey, kita dah habis soalan 3, soalan 4, soalan 5 dan soalan 6. Ada apa-apa nak tanya tak setakat ni? Anything nak tanya? Nak tanya apa-apa tak? Nak tanya tak? Tak ada? Tinggal makin sikit lah ni. Kena 16 orang je. Tak apalah. Okey, nanti saya akan